Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayang dia dapat kita berada di satu tempat yang begitu mulia, satu tempat yang sangat dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ahabbul bilad ila Allah taala masajiduha. Secinta-cinta tempat bagi satu kawasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan Allah taala himpunkan kita di rumah Allah, di tempat yang dia suka, di tempat yang dia kasih, di tempat yang dia cinta ini, maka ia adalah satu peluang, satu petanda, satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia juga suka pada kita, yang dia juga sayang pada kita, yang dia juga cinta pada kita, yang dia juga kasih pada kita. Sebab semoga-moga orang yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan di tempat yang Allah taala kasih ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita jugalah tuan-tuan, kalau kita tak suka satu orang, kita tak jemput dia datang rumah kita. Kalau kita ni tak suka satu orang, kita tak akan jemput. Atau kalau dia datang tak berjemput, kita tak akan bagi dia masuk dalam rumah kita. Tapi apabila kita suka pada satu orang, maka apa lagi kalau dia datang, memang kita bagi masuklah. Tapi kalau dia tak datang pun kita jemput, suruh datang kan. Bila nak datang rumah tu, datanglah kan. Bila Allah Subhanahu wa taala melalui muazzin kita, muazzin ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada juga, Nabi guna istilah munadi Allah untuk Bilal ni. Nabi SAW guna munadi Allah. Munadi Allah ni maksud dia penyeru Allah Subhanahu wa taala. Penyeru, tukang seru bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Tukang jemput bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Kalau nidah tu seruan. Jadi munadi Allah ini, dia ni tukang seru orang, tukang jemput orang bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Munadi Allah. Jadi kita ni bila Allah Subhanahu wa taala jemput kita, Allah taala seru kita datang, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, maknanya datanglah, segeralah, ayuhlah menuju kepada kejayaan. Hayya 'alal falah, falah, kejayaan. Hayya 'alas salah, datang pada salat. Ini jemputan daripada Allah Taala. Dan apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan azan, muazzin akan seru, datanglah solat, datanglah kejayaan, pada kejayaan. Dan kita akan jawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada kekuatan, wala quwwata, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sedar, setiap kali kita dapat datang rumah Allah, datang satu kesyukuran yang tinggi dalam diri kita.
bila Allah Subhanahu wa taala beri pada kita al-haul, upaya wal quwwah dan kekuatan untuk dapat datang rumah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada keupayaan untuk kita taat perintah Allah, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita jauhi larangan Allah, illa billah, melainkan hanya senya izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga adanya kita di rumah Allah taala pagi ini, subuh ini adalah manifestasi kepada kasihnya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, insya-Allah. Jadi kita pun walaupun dalam keadaan yang masih belum normal, betul lah normal baru tu, betul lah kan. Sekarang pejabat pun lain, semua lain lah normal baru. Pergi pasar pun lain, dah beratur kan. Saya semalam pergi Alamanda, tiap kali nak masuk tu semua kena check kan, kena check in. Dulu mana ada ni, nak masuk kedai tu kena check in, nak masuk Alamanda tu dah check in dah. Masuk kedai tu kena check in pula, setiap kedai tu kena check in pula, setiap stall tu kena check in pula kan. Kalau dulu nak check lagi, baru je kita check nak masuk tu, takkanlah berubah cepat sangat suhu pun kan. Kalau dah nak pintu masuk 36.3, setakat nak masuk Ion tu 36 jugalah, takkan tiba-tiba dah 38 dah kan. Taklah kot kan. Tapi tembak-tembak lah kan, janji boleh masuk. Ini normal baru. Jadi macam masjid, surau ni kita kena faham, dia tak boleh normal baru. Tak boleh nak normal baru tu sampai ke sudah, tak boleh. Kalau pasar apa tak apa, nak buatkan syarat 100 orang je dalam satu pasar, 200 orang je dalam satu pasar, tak apa. Tapi masjid ini hanya sementaranya. Kita tak boleh panggil dia sebagai normal baru, tapi kita panggil dia sebagai darurat dia. Keperluan darurat menyebabkan kita terpaksa duduk saf jauh-jauh, dihadkan bilangan mengikut keluasan, dihadkan buka tutupnya masjid kan. Ini kerana ada keperluan. So moga-moga selepas 31 Ogos nanti Allah Ta'ala pulangkan balik kepada normal asal. Jangan kita selesa pula tu, ya jauh ni. Sebenarnya setiap kali kita datang solat duduk jauh-jauh ni, kita kena istighfar banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, ini saja kami mampu ya Allah, kau terimalah ya Allah. Kekurangan ini kau tampunglah, kerana ini adalah untuk keperluan darurat yang ada, dan ini keputusan para ulama, mufti-mufti. Maka ya Allah, kau terimalah solat kami, jangan kau ambil kiralah kekurangan kami kan? Kita kena ada rasa kesal kerana kita sedang tidak dapat nak melakukan yang terbaik sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Normal baru benda lain tak apa, tapi bila bab salat, bab sembahyang mana boleh main bau lama tak ada. Kalau Nabi SAW kata saf pertama ni malaikat selawat pada orang yang berada saf pertama, dia tetap saf pertama itulah yang akan mendapat selawat para malaikat. Bila Nabi SAW kata orang yang duduk saf pertama, orang yang duduk rapat-rapat, orang yang tak duduk rapat-rapat ini adalah membawa perpecahan kepada satu-satu masyarakat, kita kena yakin. Tetapi oleh kerana keadaan darurat, kerana darurat je kita ni terpaksa. Kalau dulu ada nombor nak masuk masjid pun ada nombor kan, ada nombor. Tapi surau saya dah tak ada dah, jemaah depan dah tak ada nombor lagi dah. Yang sekarang pun tak ada nombor, masuk je kan. Cuma mengikut bilangan dia, Saya tak tahu surau kita ni berapa jemaah, berapa ni kelulusan ramai orang ni. 400, 600. Oh, lagi besar lah orang ni. Alhamdulillah. Penuh lah kot, 600 dah. Ahli karyah kita ada berapa ratus? Oh, sudah. IJK kena tahu tu, ahli karyah kita ada berapa ratus tu. Tapi tak apa lah. Sebab saya kata tadi, normal baru tempat lain tak apa. Tapi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap kena usahakan untuk kita makmurkan sebagaimana tahap yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah tahap kita nak makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata masjid ni kena buka 24 jam. Nak buka tak ada masalah. Tak payah kunci, buka lah. Masalahnya ada orang ke tak ada orang dalam masjid tu? Ada orang ke tak ada orang dalam masjid? Itu yang penting. Itu yang lebih penting. Masalah ada orang ke tak ada orang kan? Nabi SAW memang buka masjid 24 jam. Tapi bukan maksud buka itu dengan bukanya pintu, tidak dikuncinya pintu, tidak. Tapi maksudnya ialah macam mana 24 jam sentiasa ada orang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ni sebagaimana saya kata, kita jangan berasa selesa, berada dalam comfort zone, dapat datang semayang okeylah kan, tak. Sebenarnya kita dalam keadaan darurat kita terpaksa macam ni. Kita kena banyak istighfar, kita kena banyak nangis dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kembalikan. Ini semua terjadi juga dengan kehendak Allah, supaya Allah kembalikan peluang kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Apa maksud sebaik-baiknya? Yang ini pada tahap yang telah ditunjukkan, ditinggalkan, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang dah datang masjid, kita yang dah jadi ahli surau, ahli masjid, jemaah masjid, jemaah surau, kita kena faham perkara ini. Kita kena faham perkara ini kerana ini adalah satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis saya jumpa satu hadis tu menyatakan ada 3 perkara bila Allah Taala nak turunkan satu-satu azab. Allah Taala nak turunkan satu-satu azab, bila ada 3 perkara ni Allah tangguhkan azab. Allah tangguhkan azab. Sebab tu kalau kita ditimpa satu-satu azab, kita kena muhasabah. Must be something wrong somewhere. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi SAW bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala antara janji Allah tidak akan azab umat ini. Azab ni bukan maksud azab ni setakat kemarau semua tu, tak adalah pelik. Azab ni macam umat dulu. Turun malaikat, congkil, hentak masuk dalam tanah. Allah SWT hantar hujan api, batu-batu sijil, batu-batu yang dibakar. Allah SWT hancurkan, tenggelamkan macam Nabi. Itu azab. Dan Allah SWT, Nabi SAW beritahu, Allah SWT takkan azab. Tidak akan azab. Dalam Quran pun Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala takkan azab selagi mana engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Itu awal lah, kita memang tak ada Nabi SAW bersama kita. Tapi satu lagi ialah, dan selagi mana mereka beristighfar kepada aku. Jadi kalau istighfar kita tak cukup pun boleh membawa azab juga. Dalam tafsir Qurtubi dinyatakan istighfar ini sekurang-kurang bagi satu-satu qaryah, sekurang-kurang bagi satu qaryah kena ada 25 orang yang beristighfar di waktu sahur, iaitu waktu tahajud. Kalau saya cakap waktu sahur, dah semua faham nak makan sahur tu. Itu makan sahur. Waktu sahur ni maksudnya waktu tahajud lah, waktu ujung-ujung malam itu. Tadi yang kita agak-agak ada kot 25 orang. Ada tak? Tak ada. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kata, umirna, kami diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahur 100 kali, 70 kali. 70 kali. Maknanya kalau kita gabungkanlah, maksudnya sekurang-kurang ada 25 orang yang beristighfar waktu sahur. Dalam satu-satu qaryah tu tak kurang 25 orang yang beristighfar 70 kali. Setakat astagfirullah 3 kali tak jadi lagi, 70 kali. Kalau kita gabung-gabungkanlah hadis-hadis apa yang ulama telah sebutkan. Jadi ini kita kena faham. Ada 3 perkara
azab, Allah akan tangguhkan, Allah Ta'ala angkat balik azab itu. Bila Allah tengok 3 perkara ada. Yang pertama, perkara yang pertama ialah tadilah orang yang beristighfar, adanya di kawasan itu, di qaryah itu, di tempat itu orang yang beristighfar di waktu sahur. Satu. Yang kedua, orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila tengok rumah Allah Taala ni ada orang yang memakmurkannya, maka Allah SWT angkatkan azab. Yang ketiga, apabila ada orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. 3 ni mudah aja. Cara dia macam mana? Dan tadilah yang waktu sahur ni, pertama kena waktu sahur. Yang kedua, bilangan bagi cukup lah, paling kurang minimum. Saya tengok sini pun ramai dah, lebih 25 dah. Nak anggapan semua beristighfar lah tadi waktu sahur tadi, kan? Kalau kita bangun makan sahur boleh, takkanlah nak bangun nak istighfar tak boleh, kan? Niat bangun sebab nak istighfar waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar, ayat Quran tu. Yang beristighfar mereka, orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat lain, wa bil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Itu Allah sebut terang-terang dalam Al-Quranul Karim. Amalan ini, beristighfar waktu sahur ini, Allah sebut terang-terang, jelas-jelas. Jadi kita ni bangun tu semata-mata kita nak istighfar, kan? Jadi nak istighfar ni, nak bagi mustajab istighfar kita, semayang lah orang nak niat tahajud ke, niat semayang taubat pun tak apa. Sebab apa saja semayang yang kita buat selepas kita bangun tidur sebelum subuh, semua dikira tahajud. Semua dikira tahajud. Apa yang kita semayang lepas pada isyak sampai masuk subuh, semua qiyamul lail. Dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali, daripada maghrib semua qiyamul lail. Start daripada maghrib, kita semayang sunat, kita semayang apa pun, awabin ke, kita semayang apa ke, nak sampai isyak, lepas isyak kita semayang itu, kita semayang ini, semua jadi kira sebagai qiyamul lail, qiyam. Dalam lepas kita tidur, kalau kita terjaga, kita tidur terjaga, maka apa saja yang kita lakukan pada malam itu, solat-solat yang kita lakukan pada malam itu, semua termasuk dalam tahajud. Jadi kita bangun tu bukan niat nak makan. Kalau kita, jadi waktu kita nak puasa lah, nak puasa memang niat kita nak bangun, antara tujuan ialah kita nak makan sahur. Nak makan sahur. Itu penting sebab Nabi SAW kata itu membezakan puasa umat ini dengan ahli kitab. Dan juga Nabi SAW kata kamu sentiasa dalam keberkatan selagi mana kamu menjaga sahur untuk puasa, kan? Jadi Masya Allah, waktu sahurnya waktu yang emas, waktu yang mahal. Jadi hari ini Masya Allah kita 3 bulan dilatih lockdown tu, rasanya semua bakal bangun tahajud dah kot, kan? Kita dah dilatih, tak ada buat benda lain dah. Kerja kita semayang, kerja kita baca Quran, kerja kita istighfar, kerja kita nak buat apa pun tak boleh, kan? Duduklah kau dalam rumah tu, kerja tengok seru, tak ada lah, Masya Allah lah, kan? Betul. Allah SWT buat satu perkara, pasti ada sebab dan pasti ada hikmah dia. Jadi sebab tu kita kena usaha pemahaman ini. Pertama, kita kena bangun sahur. Kurang-kurang kita usaha lah, pastikan 25 orang, sekurang-kurang 70 tadi, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Tapi kalau bagi saya, buatlah 100, alang-alangkan 70 tu penuh, buatlah 100, kan? Buatlah 100, astagfirullah. Bukan nak susah. Ambil yang paling pendek lah, jangan ambil istighfar panjang-panjang, lepas tu dah kita letih, kan? Astagfirullah, astagfirullah. Itu paling pendek tu, astagfirullah, astagfirullah. Kalau masa tu lapang lagi, panjang lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada elok lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau rasa tak sempat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, pun tak ada masalah, kan? Masalah dia kita tak buat. Itu dia. Nak panjang ke nak pendek bukan masalah, tuan-tuan. Tapi yang masalah bila kita tak dapat buat. Kita kena banyak nangis dengan Allah SWT. Yang kedua tadi,
apabila ada orang memakmurkan masjid, maka masjid ini adalah satu benteng besar kepada kita, kepada umat ini, daripada azab Allah, kemurkaan Allah SWT. Azab ni maksudnya murka Allah. Allah tak azab orang yang dia suka, dia uji. Tapi yang kita tak nak jika Allah azab kita. Musibah ini ada dua bentuk. Satu berbentuk ujian, satu berbentuk azab. Azab tu kita tak nak. Azab tu kita tak nak. Kalau katalah sekali rompak masuk rumah kita, pukul kita, itu azab kan? Azab lah sebab dia musuh kita, pukul kita, azab dah bagi kita. Tapi kalau kata satu orang anak, ayah dia pergi rotan, itu bukan azab. Itu didikan, itu ujian. Macam tu juga Allah SWT pun kadang-kadang Allah rotan juga kita. Ada rotan secara individu, ada rotan secara keluarga, ada rotan secara masyarakat, ada rotan secara negara. Dalam sejak semenjak ni ialah rotan secara antara benua, pandemik, antara benua, maknanya secara global. Rotan juga. Itu untuk sedarkan kita. Jadi inilah kita kena faham tahun ni. Memakmurkan rumah Allah, benchmark dia ialah Masjid Nabawi semasa hayat Nabi SAW. Itu benchmark. Kita ni kena tolak diri kita, kita kena dorong diri kita untuk pergi ke tahap itu. Bukan kerja AJK je. AJK dia khidmat, ahli jawatan K, khidmat. AJK, ahli jawatan khidmat surau. Dia khidmat surau ni nak pastikan okey, kapet okey, bil bayar, lampu yang rosak dicerahkan balik, teratur, semua teratur. Adakah program nak jemput ustaz tu, nak jemput ustaz ni. Itu AJK, itu dia nak khidmat. Tetapi tanggungjawab memakmurkan rumah Allah, tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab semua ahli karya. Allah nak tengok ni ahli karya yang ni macam mana cara dia orang nak makmurkan rumah Allah. Dan imarahnya rumah Allah SWT ada kesan kepada keputusan-keputusan Allah di langit. Ada kesan kepada keputusan-keputusan Allah Ta'ala di langit. Sebagai satu, kita kata refresh kan, untuk kita ulang kaji balik. Cuba kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lakukan masalah menghidupkan, memakmurkan, mengimarahkan masjid ini. Imam At-Tabarani telah mengeluarkan di dalam Al-Awsat dengan sanad yang baik, hasan, dengan sanad yang baik daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra bisuqil Madinah. Bahawasanya Abu Hurairah ini, dia ini telah melintas suq Al-Madinah, pasar Madinah. Pasar Madinah pada masa itu tak jauh daripada masjid Nabi SAW. Sampai sekarang pun, kalau tuan-tuan pergi umrah, sekarang ada tak pergi umrah lah. Pergi umrah, pergi di tempat di mana kalau kita tahu kalau kita keluar di hotel ke belakang tu, dia duduk sebelah kiri. Sebelah kiri. Lintas jalan sikit, di situ ada pasar Madinah. Daripada dulu sampai sekarang tapak dia tu kat situ lah, pasar Madinah. Jadi satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia lintas pasar Madinah. Dia melintas pasar Madinah, ataupun dia lalui lah depan. Fawaqafa 'alaiha. Kemudian dia berhenti kat situ. Dia duduk tengok kat pasar ni. Faqala, kemudian dia pun berkata, ya ahlas suq, wahai ahli pasar sekalian. Maksudnya ahlas suq, mana orang yang mana aja kat pasar ni. Ma'ajazakum, apa yang telah menyebabkan kamu rugi, yang melemahkan kamu, yang merugikan kamu ni. Qalu wa ma zaka ya Abu Hurairah. Maka orang ramai pun tanya, apa hal pula wahai Abu Hurairah? Ingat Abu Hurairah ni guru hadis yang besar di Masjid Nabawi.
Abu Hurairah ni dia full time kat masjid. Daripada dia masuk Islam sampailah lepas wafat Nabi SAW, dia ni antara yang paling setia dengan masjid Nabi SAW. Dan dia ada halaqah dia untuk mengajar hadis-hadis. Dia ni Syekhul Hadis dah kalau nak kira pada zaman kita ni. Dia ni antara ulama hadis yang besar di kalangan para sahabat. Ada antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi orang kenal dia, ni tu guru besar ni. Jadi bila mereka gitu dia kata, "Wa ma dzaka ya Abu Hurairah?" Ada apa tu tuan guru? Kenapa ni tiba-tiba tanya macam tu kan? Apa yang telah ajazakum? Apa yang telah menyebabkan kamu melemahkan kamu daripada kejayaan keuntungan yang besar? Apa dia? Qal zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum ha huna. Kata kat sana tu, kat sana harta warisan pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, miras, maknanya harta pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibahagi-bahagikan, yuqsam, sedang diagih-agihkan, dibahagi-bahagikan. Wa antum ha huna, kamu duduk kat pasar ni lagi. Dia pergi tanya macam tu. Ini Abu Hurairah ni, tuan guru besar. Dan kita faham daripada cerita ini adalah pada zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata miras, dia kata pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah miras, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pesaka Nabi. Maknanya ini adalah kisah ini berlaku setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata sedang duk bagi-bagi, wa antum hamuna, kamu duduk kat sini, kamu masih lagi kat sini. Ala tadhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Kamu tak nak pergi ke? Pergi ambillah bahagian kamu pula. Kamu tak nak ambil bahagian kamu, pergi ambil bahagian kamu pula. Kamu tak nak pergi ke untuk dapatkan bahagian kamu pula? Katanya Abu Hurairah. Qalu, maka orang ramai bila bunyi harta ni panik juga lah kan. Oh, ini dapat harta free lah, pesaka. Pesaka ni kan harta free kan. Betul tak? Tu tak ada orang nak bayar? Tak ada lah. Kalau dia beli balik dengan waris lain tu bukan pesaka, tu nama dia memang dia beli lah daripada waris lain kan. Tapi maksudnya yang ni memang pesaka. Dapat harta free. Bila macam tu terus mereka bertanya, wa aina huwa? Kat mana tu? Kat mana? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fil masjid, di masjid. Tak masjid lah. Bila dengar macam tu, fa kharaju sira'an, maka mereka semua pun keluar daripada pasar sira'an, dengan tergesa-gesa, dengan cepatnya dan pantasnya kan. Terus mereka berlari ke masjid. Waqafa Abu Hurairah lahum hatta rajah. Abu Hurairah pula dia tak pergi sama ke masjid. Dia duduk kat pasar. Dia duduk je kat pasar, tunggu kat pasar sampailah mereka semua ni balik. Bila dah balik dia, orang-orang kat pasar ni dah balik semula ke pasar. Faqala lahum, dia tanya, "Ma lakum?" Dapat apa? Apa kamu dapat? Ma lakum? Kamu dapat apa? Faqalu, maka jawab, "Ya Abu Hurairah, wahai tuan guru Abu Hurairah, qad ataina al-masjidah, kami dah pergi masjid, fadakhalna, kami masuk, bukan jemuk-jemuk keluar je, kami memang masuk dah dalam masjid tu. Fadakhalna fihi, kami masuk dalam masjid, falam yara fihi syai'an, falam nara fihi syai'an, kami tengok tak ada apa pun. Falam nara fihi syai'an yuksab, kami tengok tak ada bagi apa-apa, tak ada apa. Jadi orang pasar ni nak marah tu guru. Jadi yalah, cuma dia kata gitulah. Kami pergi dah macam kamu cakap tu. Tapi kami masuk dah dalam masjid, tengok tak ada apa. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aituhum fil masjid ahadan.
Abu Hurairah pun tanya balik. Memang dia nak tunggu waktu pun, nak tunggu orang tanya lagu tu lah. Dia tanya, hampa tak ada siapa kan hampa nampak dalam masjid tu? Tak ada orang. Dia tanya macam tu. Maka jawabnya puak-puak ni, adalah, bala adalah. Ra'aina qauman yusallun. Taklah, yang tu kami taklah kata tak ada orang. Memang kami masuk ada orang. Kami tengok qauman, ada satu kelompok yusallun, solat tengah sembahyang. Wa qauman yaqra'una al-Quran. Satu puak lagi duk baca Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Dan satu lagi kaum, satu puak lagi duk belajar halal haram. Belajar fiqh lah tu. Duk belajar halal haram, duk belajar tafsir Quran, duk belajar tu halal haram, hukum hakam. Faqala lahum Abu Hurairah. Jadi bila Abu Hurairah kata, takkan tak ada orang langsung pun kat masjid. Ada orang, ada sepuak duk semayang, ada sepuak duk baca Quran, ada sepuak duk belajar, duk buat pengajian. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waihakum. Waihakum ni kalau terjemah secara direktnya, celaka kamu. Kalau kita mampu macam tu lah, lebih kurang kan. Apa punya baral. Fadaka mirasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pusaka. Hak kata pusaka tu bukan harta benda, bahkan amal-amal masjid itulah pusaka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab apa? Fadaka mirasul Muhammadin. Itulah dia pusaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni, kalau kita masuk dalam masjid kita ni, ada tak 3 buah ni? Kita kena ingat tuan-tuan, ini waktu mana ni agak Abu Hurairah pergi ni? Waktu mana Abu Hurairah pergi ke pasar ni? Kalau kita pergi pasar pukul berapa? Kalau kita pergi pasar subuh? Tak kan? Dan kita kena ingat, sampai sekarang pun orang yang pergi haji umrah dapat rehat sendiri. Bila orang di Madinah ni, bila masuk waktu solat, akan tutup pasar. Maknanya Abu Hurairah pergi ke pasar dan dia tengok ramai orang kat pasar tu, maksudnya bukannya waktu solat. Memang bukan waktu solat, waktu yang bukan solat. Kalau solat tak timbul dah masalah ni, memang tutup dah kedai tu. Ini menunjukkan waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke pasar ni, waktu orang yang sedang sibuk dengan urusan jual beli. Orang tengah aktif dengan di pasar, di kedai-kedai, di pasar-pasar, di mall-mall. Jadi pertama, dalam waktu yang sedemikian pun, rupanya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai orang sedang sembahyang. Ramai, sebab dia kata qauman yusalluna. Satu kaum, mana ada satu kelompok, ada satu puak. Dia bukan seorang, 2 orang, 3 orang, ramai di masjid Nabi SAW. Pada waktu yang sedemikian, ada orang yang sedang bersolat. Wa qauman yaqra'una al-Quran. Dan kami tengok ada satu kaum, ada satu puak yang sedang membaca Al-Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Dan satu puak lagi duk mengaji, duk belajar pasal halal dan haram. Jadi tuan-tuan, kalau kita masuklah pukul 10 pagi, suara kita ni ada dah 3 ruangan. Ini tahap Masjid Nabawi. Inilah bentuk pemakmuran yang dikatakan mengimarahkan masjid yang ditenda. Sebilang masa ada sahaja orang yang sedang solat, ada sahaja orang yang sedang membaca Al-Quran, ada sahaja orang yang sedang belajar, majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis pengajian sentiasa berjalan. Ini tahap imarah. Dan kalau kita tengok apa yang Abu Hurairah buat, salah satu lagi juga amalan memakmurkan masjid ialah mengajak orang datang masjid. Walaupun dia dibuat di luar masjid,
Tetapi apa yang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu buat ini adalah sebahagian daripada amal masjid. Sebahagian daripada memakmurkan amalan, memakmurkan masjid, iaitu ajak orang datang masjid. Nak tackle macam mana tu pandai-pandai lah. Tengok hikmah pada masa tu lah. Tapi nak bagi tahu kata, usaha ajak orang datang masjid ini adalah satu bentuk amalan masjid, salah satu bahagian daripada amalan masjid. Ajak orang untuk datang masjid, memakmurkan masjid yang dituju oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini pun kita kena tengok juga di surau kita ada ke tak ada. Nak ajak ni paling mudah, tak payah ada kelulusan, tak payah ada tauliah. Nak ajar, nak mengajar kena ada tauliah. Saya nasib baik sambung dengan tauliah saya, bolehlah mengajar. Kalau tak, walaupun janggut panjang macam ni, serban besar pun kena tangkap, kena dakwa, tak ada tak sebab tak ada tauliah. Walaupun CJ saya habis mengaji dulu, macam itulah juga, ada tauliah atau tak ada tauliah, tetaplah ada CJ tu menyatakan saya ni habis mengaji dulu. Tapi nak ajak tak perlu sebarang tauliah. Nak ajak pergi masjid, jom kita pergi masjid. Nak kata ada ceramah malam ni, tak tentu nak tengok ada tauliah, ada tauliah, ada tauliah tak nak ajak aku ni, ada tauliah. Tak ada lah kot. Orang pun tak akan tanya, dan orang pun tak boleh nak pergi. Pejabat agama, ni saya nak buat aduan ni. Sebab apa? Pergi kat Jawi ada aduan sebab dia tu ajak saya pergi masjid. Dia tak ada tauliah tu nak ajak saya pergi masjid tu. Jawi pun tak akan datang tangkap ambil statement, tak ada. Sebab nak ajak ni tak perlu kan apa-apa ke layakkan. Semua kita kena layak. Kita semua kita adalah layak untuk ajak ramai-ramai orang datang masjid. Kalau masjid kita muat 600 orang, dibenarkan 600 orang, kita kena fikir macam mana 600 orang akan datang tiap-tiap waktu. Sebab ini adalah salah satu amalan memakmurkan masjid yang akan menjauhkan azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita pakai ajak lepas ni. Ni pasal kuliah pertama saya di Al-Furqan selepas lockdown. Jadi saya refresh balik masalah masjid kita ni, supaya semua semangat nak datang dan semangat nak ajak orang datang. Ini sampai menteri kita Yang Berhormat Datuk Dr. Zul sampai keluar statement lah pula kan, orang tak ramai datang. Kalau kita ni 600 orang muat, dibenarkan sehingga 600 orang, kita kena fikir macam mana 600 orang ni bagi ada penuh dalam surau masjid kita. Pakat-pakat ajak lah. Sebab itu juga sebahagian mengajak untuk datang ke masjid, untuk jebatkan orang datang ke masjid, ia juga adalah sebahagian amalan memakmurkan masjid. Yang seterusnya, yang ketiga, betul, dua perkara yang saya sebut. Yang ketiga, daripada kisah ini juga kita boleh tahu apa yang perlu ada dalam masjid kita, apa program yang kita nak buat. Mesti sentiasa ada orang yang solat, mesti sentiasa ada orang yang baca Quran, mesti ada orang yang belajar, ada majlis pengajian. Cubalah buat, tak ada masalah tuan-tuan. Sekarang ni saya tengok alhamdulillah. Kalau dulu kuliah subuh, kuliah maghrib, tapi sekarang tak boleh lah, sebab kebenaran sekarang ni hanya sekadar subuh dengan maghrib. Itu pun waktu yang pendek. Tak apalah, ini darurat. Tapi maknanya selepas badannya kita kena fikir macam mana. Pukul 10 pagi ada pengajian, pukul 10 pagi ada orang untuk semayang, pukul 10 pagi juga ada orang untuk baca Quran, ada orang untuk halaqah Quran, ada orang ada tadarus Quran. Mai pukul 10 malam pun ada untuk tadarus Quran. Mai pukul 10 malam pun ada orang untuk semayang sunat lagi. Mai pukul 11 malam pun ada orang untuk zikir, ada orang untuk solat, ada orang untuk sedang belajar lagi. Saya tengok sebelum ni lah, sebelum Covid ni lah kan, ada kuliah Isyak pun ada, Masya Allah. Kuliah Isyak pun ada. Maknanya orang sanggup bagi masuk. Ada saja orang yang nak menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena fikir macam mana kita kena usaha pada tahap yang sedemikian. Jadi tuan-tuan, inilah perkara yang penting yang kita nak faham daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini adalah sangat jelas
bahawasanya betapa mereka ini bersungguh-sungguh dalam untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam apa sahaja keadaan, apa sahaja masa, mereka sentiasa ada orang yang sedang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pun nak jadikan surau masjid kita macam tu, dan kita nak jadikan diri kita macam Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar kan satu kisah, seorang sahabat ni lintas-lintas masjid tengok Rasulullah ada duduk solat sunat. Solat sunat pula waktu malam. Maknanya Rasulullah pun ada masa yang di luar waktu solat, Rasulullah pergi duduk masjid dan Rasulullah solat sunat. Rumah dia 2 jengkal je pun. Bila sahabat tengok macam tu dia pun, aku nak join, ni peluang baik, join Rasulullah solat. Rakaat pertama lepas Fatihah, start alif lam mim Baqarah tu. Alif lam mim dia pun duduk fikir, oh tak apa, ni agaknya 100 ayat ni berhenti lah. Habis ayat 100 sambung lagi, sudah. Rasulullah sambung lagi Baqarah sampai ayat 200. Lepas tu sambung lagi, habis khatam Baqarah tu. Ingatkan Allahu Akbar dah, rokok dah. Rasulullah sambung pula lagi surah Allah. Pada masa tu saja 1/6 Al-Quran Rasulullah baca. Sembahyang sunat betul 2 rakaat. Kita ada ambil tang 2 rakaat je. Pak baca panjang-panjang dalam rakaat sunat ni kita tak ambil. Tapi ni bukan imam ambil, jangan ambil hadis ni pula. Imam pun Al-Baqarah juga. Memang lepas ni tak ada lah, tinggal satu saf dia tu. Rasulullah semayang sunat, Rasulullah akan baca yang panjang-panjang. Tapi bila semayang jemaah, semayang waktu berjemaah ni, Rasulullah akan mudahkan urusan. Bukanlah pendek, tak juga. Kalau mampu baca tak apa, dia ada belajarlah sikit. Waktu zuhur nak baca panjang ke pendek, waktu asar nak baca panjang ke pendek, waktu maghrib nak baca panjang ke pendek. Ni maghrib adalah waktu singkat, hampir baca Baqarah mula, elok bagi salam 5 minit masuk isyak lah ya kan. Pendek ni maghrib nak baca panjang ke pendek. Isyak Rasulullah baca apa, maghrib Rasulullah baca apa. Kena tengok. Kalau subuh ni kalau ikut, saya baca dalam kitab, kalau ikut subuh ni Rasulullah akan baca ayat yang sekitar 70 ayat, 80 ayat ni. Baik, boleh tahan juga tu tuan-tuan. Tapi kita kalau buat lagu tu tak masuk pejabat lah jawab kan. Nak hantar anak ni, anak tak sekolah lagi. Bila dah buka sekolah 7.30 anak nak kena duduk dalam kelas dah. 7.30 nak duduk dalam kelas. Maknanya 7 suku nak kena sampai. Jadi itu pandai-pandai imam. Sebagai imam memang kita kena belajar lah, tengok macam mana Rasulullah SAW mengimami umat. Dalam masa yang sama Rasulullah, mana saya nak cerita sini bukan masalah semayang Nabi panjang, tapi nak cerita dalam waktu di luar solat pun masih ada orang yang dah, bahkan Rasulullah SAW sendiri datang ke masjid untuk bersolat. Kalau tak, orang tak tahu lah cerita ni. Kalau Nabi setakat solat dalam rumah, tak ada orang nampak dah benda tu. Ini di masjid tu yang sahabat tu boleh masuk menyelit tu. Jadi kita insya-Allah tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita faham kepentingan ini, kita faham perkara ini, kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan harian kita ni, sampai hati kita ni betul-betul tertampak dengan masjid, terikat, mu'allaqun bil masajid, tergantung hati kita di masjid-masjid. Bukan setakat duduk, masa kita duduk kat place sebelah dia, kita pergilah benua mana sekalipun, hati kita memula tengok kat sini masjid tang mana, masjid tang mana, pergi Paris ke, ni jalan ni tang mana, pergi London ke, kat mana masjid kawasan ni, pergilah mana pun kita akan cari masjid, pergi Korea, pergi Taiwan, pergi mana pun kita cari masjid ni. Sampai hati kita tu tergantung. Sebab apa? Antara golongan yang berada 7 bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Lelaki yang mana hati dia tergantung, bergantung, terikat, tertampak dengan masjid, kan? Masjid adalah asbab rahmat atas muka bumi, masjid juga asbab rahmat kita di akhirat nanti insya-Allah. Dan kita semoga Allah tak bagi taufik sampaikan. Kita suka nak menyampaikan apa yang kita dapat, yang kita dengar daripada Allah dan Rasul, untuk kita sampaikan pada saudara kita yang lain. Jangan kita pangkat seorang.
Ilmu ni jangan kita makan seorang. Agama ni bukan masuk makan seorang. Memanglah kalau duit tu berat juga lah. Semua orang kita nak bagi sedekah tak boleh lah kan. Kita pun ada keperluan juga. Tapi tuan-tuan, ilmu agama jangan kita nak pegang itu seorang. Bagi tahu. Bagi tahu orang lain. Oh, kita kena main masjid. Aku dengar ustaz cakap begini, ustaz cakap begini. Semoga Allah SWT beri taufik untuk orang ini. Allah SWT terima kita dan istiqamahkan kita atas usaha memahmurkan rumah Allah SWT. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa min asy-syaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya dan tuan-tuan, puan-puan sekian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.